Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Tak eloklah filter ni. Sekejap ya, saya unfilter. So, hopefully semuanya sihat. Okay, malam ni kita akan bincangkan pasal komplikasi di awal mengandung. Okay, so macam sesi IG live yang lain, apa yang kita buat adalah kita akan saya akan bincang dulu beberapa perkara pasal komplikasi awal mengandung. Lepas tu kalau ada apa-apa soalan, puan dan tuan-tuan boleh start tanyalah. Okay, dan insyaAllah saya akan cuba untuk jawab soalan tu dalam masa setengah jam yang kedua. Okay, alright, so tanpa berlengah masa lagi, kita akan bincang pasal apa yang dimaksudkan dengan awal mengandung. So macam kita tahu ya, dari segi bila kita mengandung ada first trimester, second trimester and third trimester. So first trimester tu selalunya kita kategorikan pada 14 minggu yang awal ya, untuk bagi mereka yang wanita yang mengandung. Okay? So seperti yang kita tahu, bila kita miss period sahaja ya, kita dah diconsider sebagai 4 minggu pregnant ya. So kalau kita tengok macam mana kita tahu kita mengandung, berapa lama kita tahu mengandung, kalau period kita tu tetap, kita akan kira pada hari pertama yang last period, ataupun diorang panggil LMP, last menstrual period, ataupun last normal menstrual period. Okay, so itu kita kira daripada hari pertama of last period. So that's why bila kita tahu kita mengandung, usually kita dah tak dapat period, kita miss period, dan bila kita tengok dari segi tarikh tu dah dalam 4 minggu, okay, dikira mengandung. Okay, and then seterusnya bila kita kira usia mengandung, kita mengambil kira minggu, bukan dalam bulan. Kalau kita orang kita selalu cakap berapa bulan dah pregnant ya, tapi dari segi medical kita akan tanya berapa minggu pregnant. Okey, sebab minggu tu dia lebih tepat, dan bulan tu macam like banyak kita kata 8 bulan setengah selalunya patutnya ialah 34 minggu. So selalunya doktor akan tanya berapa minggu pregnant rather than berapa bulan dah pregnant. Okey, so tu yang kita kena tahu. So komplikasi awal mengandung kita akan bincangkan apa yang berlaku dalam masa 14 minggu pregnant ni. Okey, apa yang boleh berlaku. Okey, so tadi ada saya post reel pasal symptoms mengandung di awal kandungan. Okey, so symptoms tu dia boleh berlaku, macam-macam jenis symptoms ada. Okey, tak semuanya orang tak semestinya kita akan dapat muntah, loya all the time, tak semestinya ya. Sebab ramai yang juga tanya, doktor, betul ke saya mengandung, saya tak ada apa-apa simptom pun doktor, saya tak muntah pun, saya makan macam okey je, selera bagus je, betul ke saya mengandung ya? So especially bila awal kandungan, sebab bila buat urine test positif, buat ujian darah positif, tapi kita tak boleh scan lagi sebab masih awal, betul ke saya mengandung, saya tak ada apa-apa symptoms. So selalunya simptom-simptom ni bila masa kita dalam 6 minggu, 7 minggu baru start rasa. Okey, so antara 4 minggu bila period dah miss, ataupun UPT positif, ataupun buat ujian darah beta tu positif, simptom tu tak ada lagi. Especially bagi wanita yang lakukan rawatan fertility seperti frozen embryo transfer, ataupun buat IUI, diorang ada ubat untuk kuatkan rahim. Ubat kuatkan rahim ni adalah macam Duphaston ya, macam Crinon, Cyclojest, Uterogestan ya. So ini adalah pil-pil hormon progesteron. Selalu kita kata untuk kuatkan rahim. Okay, so basically dia maintain dinding rahim tu supaya tak jatuh, macam itulah lebih kurang, supaya tak dapat bleeding ataupun spotting. Okay, so sometimes efek ubat ni dia tak ubat-ubat ni pun memberi kesan juga kepada mereka yang mengambilnya. Contohnya kita rasa tak selesa, perut rasa kembung, ataupun payudara rasa a bit more sensitive ya, rasa bengkak macam tu, mungkin sebab hormon ubat yang kita ambil. So lagilah simptom mengandung tu kita tak tahu apa symptoms tu. Okay, kalau kita google pun macam-macam jenis symptoms ada. Okay, ada yang rasa rasa badan dia lain, tapi dia tak boleh nak cakap apa yang lain tu, tapi dia rasa something not right somewhere. Okay, ada yang rasa payudara bengkak, sensitif ya, ada yang rasa mengantuk, penat je ya, rasa nak tidur je, tak boleh nak mengantuk dia tu jenis yang tak boleh lawan, dia macam mengantuk je, dia tak boleh nak buat apa tapi dia merasa mengantuk. Tu antara symptoms dia. Okey,
Selalunya masa 4 minggu, 5 minggu tu simptom dia tak berapa ketara sangat, tapi bila dah 6 minggu, 7 minggu, masa tu dah baru rasa lebih ketara, rasa mual, rasa tak boleh ada bau ni. Kalau ada bau ni dia rasa pening, rasa nak muntah. Dulu makanan favourite, suka makan makanan masak lemak ke, sekarang ni masak lemak semua tak boleh, minum susu pun dah tak boleh. So banyak benda yang kita rasa dulu kita okey, dia dah tak boleh dah, sebab rasa selera tekak tu dah lain. Dia rasa macam nak muntah, rasa loya, so dia akan muntah. Tapi sebenarnya dia bukan muntah, dia hanya macam keluarkan macam air liur dia. Dia macam bukan benda yang kita makan tu kita muntahkan, tapi dia macam air liur tu sebab tekak tu rasa tak selesa, so dia macam keluarkan air liur dia. So selalunya dia ada macam plastik ataupun bag, macam bag dalam bag muntah macam dalam kau terbang tu, macam untuk dia buang tu. So apa pun makan semua salah, dan masa ni pula kita tak boleh makan makanan yang macam satu pinggan, macam makan sarapan nasi lemak tu dah tak boleh makan tengah hari tak boleh makan satu pinggan nasi lauk-lauk tu, tak. Sebab makan sikit je dah kenyang, masa sikit je rasa dah mual. So tapi dia perlu makan kerap, small portion, di mana dia tak boleh dia makan roti, dia makan biskut, kenyang. Makan nasi sikit 2-3 suap kenyang, ataupun dia dah rasa mual, macam tu. Tapi sejam lepas tu lapar, makan balik. So dia dah tak boleh makan satu big portion, tak boleh makan sarapan tengah hari, makan petang, makan malam. Dia makan berterusan, tapi sikit-sikit portion dia. Okey. Mungkin dia tak boleh makan makanan yang bersantan, berlemak, ataupun yang dairy products for example, sebab dia akan menyebabkan mual dia. Dan kalau kita tengok simptom-simptom ni berbeza dari satu minggu ke minggu yang lain. Kalau dulu tak boleh makan masak lemak, tapi after like beberapa minggu dia pregnant, 10-12 minggu lepas tu dia dah okey. Yang itu pula dia boleh makan. Yang dulu tak boleh makan, sekarang boleh makan. Yang sekarang boleh makan, dulu tak boleh makan. Contohnya, so dia berubah-ubah. Okey. So selalunya apa yang saya kata kat TTC yang alhamdulillah berjaya pregnant, kata tak apa, layan je. Okey, ikut je apa yang jangan rasa stres. Okey, ramai yang rasa stres, doktor saya tak rasa tak produktif, saya tak boleh buat kerja macam dulu, sekarang ni saya melepek je, balik kerja je terus lepek, tidur terus, baring sampailah ke maghrib, lepas tu makan pun sikit, so saya kata tak apa, layan saja. Kalau boleh paksa juga apa yang you nak, make sure minum air banyak, dan makan kalau boleh sehat yang mungkin, tapi jangan stres sangat. InsyaAllah simptom-simptom ni akan kembali normal, dan kebanyakan couple wanita akan dapat kekuatan dia semula masa dia dah masuk trimester kedua. So bila masuk trimester kedua, 14 minggu, 16 minggu, simptom-simptom ni akan kurang. Okey. Kalau dulunya bermakeup, kita boleh nampak TTC dulu bila datang masa start rawatan, cantik je. Lepas tu bila bila dah pregnant tak adalah tak cantik, maksudnya mungkin a bit tak adalah touch up sangat. Kalau dulu make sure dah ada makeup semua, eyeliner semua dah ada, tapi bila dah pregnant, dia dah penat, dah tak larat, kita nampaklah mereka struggle to go through, ada yang lost weight, yang itu kita kena berhati-hati, sebab ada yang muntah yang teramat teruk sampai dia tak boleh minum langsung, sampai dehydrated, So bila dah macam tu, sometimes kalau itu berlaku, kita terpaksa masukkan mereka ke ward untuk masukkan air drip, pastikan garam galian dia cukup, sometimes kita kena bagi mereka anti supaya tak muntah, ubat supaya dia tak boleh minum, So sometimes bila kita berlaku macam tu, kita buat uji air kencing, nampak air kencing dia tu pekat, ada banyak ada keton dia dekat dalam tu, menunjukkan dia tu dehydrated. So ini yang dia panggil hyperemesis gravidarum dalam bahasa medikalnya, di mana dia muntah terus sampai dehydrated, sampai loss berat badan dia, dan perlu masuk ke ward. Kita pakai IV drip, kita bagi ubat anti muntah, kita bagi, sometimes kita periksa apa yang menyebabkan mereka mengalami
mengalami simptom yang terlampau ekstrim ni, ya, sebab sometimes dia disebabkan oleh jangkitan air kencing, for example, ya. Dia ada gastrik yang teruk, for example, so dia kena ubat, perubatan dan perlu dirawat di hospital. Okay? So ini berlaku dalam 5% daripada couple yang mengandung. Kebanyakan mereka simptom tu akan berkurang dan tak perlu admission kepada hospital. Dia boleh di manage secara outpatient, rather than kena admit. So ini yang boleh berlaku bila mengandung di awal kandungan. Okay? So bila dia dah second trimester, dia dah terima kekuatan, dan usually masa ni dia dapat balik berat badan dia, dapat kekalkan berat badan, selera makan pun bertambah, ya, dan dia rasa back to herself baliklah, ya. Dan kemudian tu masuk third trimester tu. So third trimester lain pula dia punya cerita, sebab bila baby tu dah besar, dia sakit belakang, ya, dan benda-benda yang lain boleh berlaku. Okey, so selain daripada mual, simptom-simptom di awal kandungan, ya, ada juga yang tak ada simptom. So jangan risau kalau tak ada simptom. Okey, so itu adalah rezeki you. Okey, so tak ada simptom tak bermaksudnya tak pregnant. Okey, so jangan risau dan jangan rasa pregnancy aku ni betul ke tak, hormon dia betul ke tinggi, kalau tak kenapa aku tak ada rasa apa-apa. So jangan risau macam tu. Itu adalah rezeki, dan usually kita akan scan, dan bila kita scan every 2 weeks ataupun every 4 weeks depending situasi puan, dan kita nampak kandungan tu membesar, jangan risau, sebab baby tu dia akan membesar, dia akan dapat apa yang dia perlukan. Dia macam parasite juga. So ibu tu second issue, yang first dia akan dapat dulu, dia mendapat keutamaan lebih daripada keperluan ibu. Okay, so baby akan membesar insyaAllah, ya, walaupun ibu tu muntah, mual macam tu. Okey, so itu perkara yang biasa berlaku. Namun begitu, ada tak apa-apa lagi komplikasi lain. Ini yang dipanggil bila spotting, ya, berdarah di awal kandungan adalah antara perkara yang kerap berlaku. Ada yang tanya, doktor, normal ke bila mengandung ni saya dapat spotting, saya dapat bleeding? Normal ke tak? Saya tak kata itu adalah normal, tapi itu boleh berlaku dan kerap berlaku bagi mereka yang mengandung di awal kandungan. Okey, bila bleeding ataupun spotting, ini tak bermaksud ianya akan gugur, ya, tidak semestinya. Okey, sebab ramai yang mengandung kandungan tu sihat tapi dia ada spotting, dia ada bleeding. Itu boleh berlaku. Sekiranya ini berlaku, memang perlu cek dengan doktor, ya. So ianya tidak normal. Okey, sebab bila kita cek, kita nak pastikan kandungan tu kat dalam rahim. Okey, dan kita nak pastikan kalau kita boleh nampak area di mana pendarahan tu berlaku, macam dia panggil subchorionic hemorrhage, ya. So kita nampak ada tak tumpukan darah beku dekat dalam rahim. Selalunya dia sekeliling kandungan tu, kita boleh nampak dengan scan bawah kalau di awal kandungan ataupun scan perut. Okay? So kalau kita tengok kandungan tu normal, ya, bulat, dan kita nampak baby tu sedang membesar seperti yang kita sangkakan, ya, dan kita dapat jantung baby, ya, semuanya okey. So kita tend to be reassured sahaja, dan sometimes doktor akan bagi ubat Dufaston, ubat Crinon ke Cyclojust untuk kuatkan rahim. Okey, so untuk kurangkan risiko pendarahan, dan hopefully that pendarahan tu akan stop. Selalunya baby yang sihat, baby yang kuat, dia akan terus membesar, dan spotting tu akan berkurangan dan stop at one stage. Okay, so not to be alarmed kalau ada spotting, tak semaksudnya keguguran ataupun pendarahan, tak semestinya dia akan gugur. Malah ramai yang mengandung, dia ada spotting, dia ada pendarahan di awal, dan selepas itu kandungan dia berjaya membesar dan normal, dan baby lahir seperti biasa, tak ada masalah. Okay? Namun begitu, sekiranya spotting tu berlaku, ya, yang teramat, sometimes dia dapat contraction, ya, dia dapat ketul-ketul darah keluar yang lebih daripada biasa, lebih daripada height yang kita selalu dapat. Okay? Dan itu mungkin ada tanda-tanda awal keguguran. So bila cek, kita akan cek, buat scan, kita akan cek pangkal rahim, ya, nak pastikan kandungan tu pada keadaan yang betul, ya, dan saiz yang betul. Okey, ada tak apa-apa lagi yang kita kena berhati-hati kalau spotting, kalau bleeding tu berlaku? Kita nak pastikan kandungan tu dalam rahim, sebab kadang-kadang sekiranya kandungan tu di luar rahim,
ataupun yang kita panggil ectopic pregnancy, setengah wanita dia boleh dapat bleeding. Ya, selalunya bleeding dia tak semestinya heavy, okey. Dan bila kita scan, kita tengok kantung tu tak nampak dalam rahim, okey. Dan kita kena berhati-hati, kita kena tengok kalau ada bengkak dekat luar rahim, seperti tube yang bengkak, ya, kalau ada dia panggil free fluid, kalau ada bleeding yang berlaku dekat luar daripada rahim, yang itu yang kita takut ectopic pregnancy. Okay? So bila ectopic pregnancy ni selalu berlaku, okay, selalunya dia berlaku dalam 7 minggu macam tu, ya, sebab kantung tu ataupun kantung ataupun gestational sac tu dia berlaku dekat dalam melekat dekat tube, dan tube tu dah tak boleh berkembang lagi. So that's when selalunya simptom tu bermula pada hujung 6 minggu, 7 minggu macam tu. Selalunya you akan rasa sakit, ya, sakit di sebelah sama ada kiri atau kanan, okey. Kadang-kadang dia akan rasa sakit di bahu, okey, dia panggil referred pain, sebab urat saraf tu dia boleh tempat supply yang sama, contoh basically. So sometimes kita akan tanya, doktor akan tanya, ada tak sakit perut, okey, sakit belah mana, okey, and then ada tak sakit bahu, okey, sebab dia ada referred pain yang boleh dirasai oleh wanita yang mengalami ectopic pregnancy. Okay, so sometimes ectopic pregnancy ni bukan senang nak diagnose, so dia kena diagnose dengan berhati-hati, dan selalunya kita akan gunakan scan di bawah transvaginal untuk tengok ada tak bengkak di tube belah kiri atau belah kanan. Okay, sometimes it's not that straightforward juga, kita kena measure ataupun ambil darah hormon pregnancy, tengok sama ada hormon trend dia bertambah ke, ya, double ke, 60% more than the initial one ke, ataupun A-nya berkurangan, ya, ataupun dia plateau. Bila dia plateau maksudnya dia maintain at around the same level, so itu bila suspicion akan lebih tinggi. Okay, so seperti yang kita tahu, ectopic pregnancy dia tak boleh berterusan, ya, kandungan tu dia tak sihat, sebab bila dia keep on membesar, dia akan menyebabkan tube tu terkoyak ataupun pecah, ya, ruptured ectopic pregnancy, di mana ada active bleeding, dan itu memerlukan adalah sejenis emergency, ya, di mana ia memerlukan operation untuk kita berhentikan pendarahan tu, dan selalunya kalau dia berlaku dekat tube tu dah pecah ataupun bengkak, kita kena buang. Okay, so itu yang selalunya doktor buat dari segi laparoskopi, ya. So secara emergency dia kena buat pada waktu yang terdekat. So bila sakit, bila pendarahan berlaku, kita kena pergi ke jumpa doktor kawasan kecemasan, dan doktor akan periksa, dan selalunya mereka akan panggil doktor gynecologist ataupun pakar sakit puan untuk datang periksa, dan dekat situlah diagnosis tu dibuat. Okay, so unfortunately, ya, rawatan seperti IUI, ya, termasuklah IVF, kita tak boleh elakkan ectopic pregnancy berlaku, ya. Walaupun sometimes kita letak embrio tu ke dalam rahim, tapi embrio tu dia ada dia punya own way ataupun dia punya preference kat mana tempat untuk menempel. So embrio tu sebenarnya dia masih bergerak di dalam rahim, okey, sebab kita tahu rahim tu dia ada muscle, dia ada contraction, ya, dia ada dia boleh propel ataupun move embrio tu ke arah satu tempat, ya, dan embrio tu dia akan menempel tempat yang dia suka ataupun yang tempat yang dia favor. Okey, so walaupun lah kita letak tube tu, ya, kita nampak tube tu, kita nampak lepas kita lepaskan cecair yang ada embrio tu dekat dalam rahim, tetapi dia masih boleh bergerak. Kita tak boleh nak kontrol ke arah mana dia lekat. Okay, so that's why dengan frozen embryo transfer, kita tak boleh nak kawal, tak boleh nak elakkan completely ectopic pregnancy, dia masih boleh berlaku. Begitu juga dengan IUI, sebab bila kita letak sperma ke dalam rahim, sperma tu akan swim through, cari telur tu bersenyawa, tapi bila embrio tu dia bergerak menempel, dia boleh tempel dekat mana-mana yang dia favorite tempat dia, okey, yang dia rasa sesuai, dia akan tempel, dan dia boleh tempel dekat tube fallopian. Mereka yang mempunyai risiko untuk ectopic pregnancy yang tinggi, di mana mereka ada masalah tube, contohnya tube tu tersumbat, tube bengkak, ya, disebabkan oleh jangkitan sebelum ini ataupun endometriosis, ya. So mereka yang itu antara mereka yang mempunyai risiko yang tinggi, ya. So that's why sometimes bagi
mereka yang dah ada tube tu bengkak, ada hydrosulfing, sometimes doktor advise untuk buang tube tu sebab ada risiko di mana satu boleh menyebabkan ectopic, meletakkan risiko yang tinggi untuk ectopic pregnancy, ataupun disebabkan tube tu bengkak, ada air menyebabkan embrio tak boleh menempel. Okay? So itu antara sebab kenapa sometimes sebelum buat embryo transfer, kalau ada hydrosulfing, doktor akan advisekan untuk buang tube tu. Okay? Selain daripada tu, selain pada ectopic pregnancy, komplikasi awal pregnancy juga termasuklah keguguran. Okay? So keguguran boleh berlaku. Sama juga IUI dan IVF tidak boleh elakkan keguguran berlaku. Sebab keguguran tu ialah di mana embrio tu menempel, dia membahagi at one stage, lepas tu dia stop membahagi, dia stop membesar, lepas tu dia akan jatuh sebagai darah dan sebagai tisu keguguran. Okay? So ianya kerap berlaku. Kalau kita tengok statistik, 1 daripada 4 wanita yang mengandung boleh gugur. Okay? Kenapa ianya berlaku? Kebanyakannya adalah disebabkan oleh embrio tu tak sihat. Okay? Dan secara naturalnya embrio tu tak boleh membahagi dan membesar lagi, dan dia stop membesar, dan dia akan jatuh sebagai darah beku ataupun ketulan. Sometimes dia tak ada apa-apa symptoms. Okay? That's why kita panggil miscarriage, sebab dia tak ada simptom apa-apa. Bila scan 10 minggu, scan 12 minggu, tak ada jantung baby. So that's why bila tak ada symptoms, terkejut je bila kita nak release the news. So bila kita scan, alamak, kantung nampak kecil, walaupun 12 minggu, puan sure tarikh last period tu period regular. So then kita break the news, kata puan, nampaknya kandungan tak menjadi, tak membesar, nampak kecil, tak ada nampak jantung baby. So kita rasa ini adalah keguguran. So ramai yang terkejut, dan memang sad lah, teramat sedih, especially yang bagi mereka yang melalui rawatan fertility. Equally mereka yang mengandung secara natural berharap, dan tiba-tiba kita kena release the news. So not always a good day dekat klinik fertility ataupun klinik ONG. So ini antara perkara yang kerap berlaku juga, sebab 1 daripada 4. So tinggi juga statistik tu. Tapi sebab tak ada orang cerita, tak ada orang bincang, so sometimes kita terasa seolah-olah kita seorang diri yang mengalami keguguran dan tak pernah pun dengar kawan kita gugur ke ataupun sesiapa yang volunteer cerita pasal keguguran, sebab dia adalah pengalaman yang pahit dan ramai yang just nak lupakan dan move on. Okay? So setengah wanita bila dia gugur, dia ada spotting, dia ada bleeding, tapi tak semuanya ada symptoms. Itu yang kita rasakan as what miscarriage. Okay? So ramai yang tanya doktor, bila saya gugur, bila boleh saya try untuk mengandung balik? Okay? So sebenarnya dari segi medical kita tak ada apa-apa rules kata kena 3 kali period baru try. Okay? Selalunya kita akan kata bila puan dengan suami ready untuk mengandung balik, especially selepas mendapat period yang normal, boleh mencuba balik. Okay? So ini adalah something yang subjektif. Some wanita rasa dia nak keep on trying, move on. Okay, keep on berusaha untuk mengandung. Ada yang nak take a time break, okay, understandably. So dan chill dulu and then baru try balik pun boleh juga. So tak ada fast rule bila boleh mencuba mengandung balik. Okay, sebab setiap wanita berbeza, setiap couple berbeza. So itu yang selalu kita kata, but definitely kita akan tengok balik kalau ada apa-apa faktor yang menyebabkan kemungkinan faktor keguguran, especially kalau wanita tu ada kencing manis ataupun penyakit lain, thyroid ke for example. Kita nak mereka optimizekan kontrol diabetes, kontrol sugar tu dan juga thyroid tu normal, baru mencuba semula, dan pastikan suplemen macam folic acid, vitamin D diambil sebelum mengandung. Okay? So itu antara perkara yang boleh berlaku pada awal kandungan. Kalau kita tengok keguguran paling kerap berlaku di awal, the first trimester, berbanding pada second or third. Namun boleh juga berlaku pada second dan third, cuma penyebab dia kenapa berlaku adalah berbeza.
di first trimester tu lebih kepada disebabkan baby tak sihat ya. So itu yang boleh berlaku. Sekiranya berlaku berturut-turut, okey, macam like 3 kali berturut-turut, di situ doktor akan cadangkan untuk buat investigation ataupun test yang lebih detail, termasuklah antibody ibu, termasuklah test tisu yang keguguran tu, tengok janin tu genetik dia normal ke tak ya. Tengok ada jangkitan ke menyebabkan berlaku, sebab cause dari segi faktor-faktor sebab recurrent miscarriage ni, dia punya tu kadang-kadang tu kita check semuanya normal most of the time, dan jarang untuk kita tahu kenapa ya, unless pada mereka yang kerap keguguran tu kita tengok kalau ada antibody, ada tengok darah dia cepat beku ke ya. So that's when kita akan buat investigation yang lebih detail ya, sebab itu jarang berlaku. Okey. Selain daripada tu, ada tak apa-apa lagi komplikasi di awal kandungan? Kalau puan dengan tuan-tuan pernah dengar pasal mengandung anggur, okey, ataupun dipanggil sebagai molar pregnancy. Okey. So molar pregnancy ni berlaku apabila persenyawaan tu tidak normal. Contohnya 2 sperma bersenyawa dengan 1 telur. Telur tu kosong. So dari segi tu pembahagian sel tu tidak normal. Okey. So bila kita buat scan, kita tak nampak CRL ataupun baby tu, kita nampak hanya tisu-tisu placenta. So bila kita scan, doktor selalunya boleh nampak dia punya appearance tu, dia punya scan punya tak nampak kantung yang bulat, tak nampak janin baby tu ya, kita hanya nampak tisu sahaja yang membentuk placenta. Okey. So bila molar pregnancy disebabkan persenyawaan tidak normal ya, dia tak boleh kandungan ni tak boleh diteruskan ya. Ianya perlu dicuci, kerana kita perlu mengambil biopsi tisu tu, kena hantar kat makmal nak tengok jenis kandungan anggur yang macam mana, adakah perlukan nauzubillah kemoterapi ke tidak, sebab sel-sel tu tidak sihat. Okey. So itu pun boleh berlaku. That's why kita galakkan wanita bila dah miss period, okey, buat urine test positif, okey, dan mungkin untuk consider buat scan. Okey, seawal macam 8 minggu kita dah boleh tahu ya kandungan tu macam mana. Okey. So kadang-kadang kalau kita buat scan 6 minggu tu, kebanyakannya untuk wanita yang buat rawatan fertility, sebab kita nak pastikan kantung tu kat dalam rahim ya, kantung tu berapa, so kita buat macam tu. Tapi kalau mengandung secara natural, selalunya bila booking tu appointment tu dalam 10 minggu macam tu dah boleh buat dah scan. So masa tu kita dah boleh detect ya. Sometimes bila kandungan anggur, mereka datang dengan bleeding juga, ataupun rasa perut kembung ke ya, ataupun muntah yang berlebihan ya, macam hyperemesis tu ya. So antaranya sampai dehydrated teruk sangat, dan kita tengok bila kita scan, disebabkan oleh molar pregnancy. Sebab bila molar pregnancy, level hormon dia teramat tinggi, dalam beratus ribu contohnya ya. So that's when doktor akan discuss dengan couple, dan kita buat diagnosis ni, dan kita cuci. Lepas tu tisu daripada hasil cuci tu kita akan hantar kat makmal untuk tengok jenis apa, sama ada wanita tu perlu meneruskan, perlu mengambil ubat seterusnya ataupun tidak perlu. Okey, bergantung pada jenis molar tu. Okey. Dan kalau untuk molar pregnancy, kalau betul doktor mungkin perlu untuk merancang dahulu sebelum mengandung balik ya, dan dia adalah implikasi yang akan datang. Okey. Alright, so sekarang ni ada soalan-soalan, dah separuh masa dah. Okey. Alright, so saya akan cuba menjawab. Okey. So bagi sesiapa yang nak tanya, boleh tanya juga. Okey, so saya akan cuba. Okey. So daripada sorry ya kalau tersalah sebut nama ya, Angyal Bernande. Dr. izin bertanya, kapan seharusnya kita konsumi vitamin zat besi pada saat kita hamil? Okey, zat besi ni adalah iron tablet. Okey, so saya suspect daripada Indonesia ya. Iron tablet. So iron tablet ni selalunya kita galakkan untuk ibu mengandung ambil. Namun begitu tidak seawal first trimester ya, sebab bila first trimester kita mual, kita muntah ya. So zat bila ambil iron tablet ni, dia menyebabkan kita lebih
senang dapat gastrik ataupun rasa perut tak sedap dan muntah, loya tu menjadi lebih kuat. Okey, selalunya kalau nak ambil bila second trimester, okey, so masa tu doktor pun dah ambil darah merah, hemoglobin, tengok berapa level dia, dan sekiranya perlu zat besi kita suruh ambil selepas tu, sebab masa tu dah terima makan dah baik, better, symptoms mengandung pun dah much better. So dan ambil zat besi, terutama sekali ambil zat besi masa third trimester, sebab kita tahu bila bersalin nanti kita akan ada risiko tumpah darah. So kalau boleh kita nak darah merah kita ataupun hemoglobin tu pada paras yang bagus, kalau boleh 11 ke atas. Okay, alright. So selalunya doktor akan ambil darah beberapa kali, especially masa booking pregnancy, masa first trimester tu buka buku, dia akan ambil darah, tengok darah merah, bentuk jenis darah, dia akan test juga jangkitan macam HIV, semua tu akan check. Okay, so dan kita akan buat sekali lagi masa 28 minggu for example. Okay, so dan tengok. Seterusnya ialah Puan Razi Rabai. Assalamualaikum doktor, semasa 2 weeks wait boleh ke minum air peria, katak dan apple untuk turunkan sugar, untuk turunkan gula? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, dari segi perubatan tak ada apa-apa isu. Okey, tapi I think yang untuk turunkan gula tu jangan makan bergula yang tinggi sajalah, ataupun elakkan daripada minum air yang manis sebab air banyak yang jual air banyak sangat yang manis-manis especially yang yang kita beli mahal-mahal tu kebanyakannya banyak gula. Okay, so saya tak boleh cakap, nanti kan tersalah cakap. Okay, so instead of minum air peria ataupun air apple untuk turunkan gula, elakkan je makan makanan ataupun air yang banyak gula dalam dia. Okay, seterusnya ialah Tri Rick Roy. Assalamualaikum doktor, nak tanya, kalau heavy period yang mengakibatkan senggugut teramat, sakit teruk, ada apa-apa efek ke bila pregnant nanti, atau apa-apa berkaitan dengan pregnant sebab period tu? Okay, so kita kena tengok apa sebab dia, period dia sakit senggugut yang teramat. Adakah disebabkan oleh endometriosis? Adakah disebabkan oleh ada endometrioma di mana dia ada cyst dekat ovary dia? So kalau kita check semua tu normal, kebanyakan wanita tak ada apa-apa isu yang mengganggu pregnancy dia. Okay? Tapi kalau sebab endometriosis dan mungkin kita kena rawat, ramai wanita yang ada endometriosis ada kesukaran untuk mengandung. So selalunya bila kita buat rawatan fertility untuk mereka, kita akan kontrol endometriosis tu juga dan bantu mereka sampai bila mengandung. Bila mengandung, hormon yang merangsang endometriosis tu dah kurang sangat, iaitu estrogen, hormon progesteron akan tinggi, maka masa tu endometriosis tu tak aktif, so selalunya dia tak mengganggu kandungan. Okey. Seterusnya ialah Halizam Haris. Assalamualaikum doktor, ada pantang larang tak sebelum OPU? Okey, so OPU adalah untuk kutip telur, ada tak pantang larang? Selalunya bila nak kutip telur tu, perut kita rasa kembung dah, rasa tak selesa. Selalunya kita antara pantang larang yang kita akan bagi tahu, elakkan untuk bersama. Okey, sebab kita nak sperm sample yang fresh. Okey, dan kita takut bila bersama, bila kita buat OPU tu, ada telur yang kita tak berjaya kutip, telur tu akan berada di pelvis dan boleh bila berjumpa dengan sperma boleh mengandung multiple pregnancy. So kalau boleh kita elakkan itu berlaku, sebab kita nak kutip telur tu, kita nak senyawakan dengan sperma dan kita nak kontrol berapa embrio kita letak. Selalunya sekarang ni the gold standard adalah letak satu je embrio top quality, radikan letak banyak So itu antara pantang larangnya. Selain daripada tu, pastikan ambil ubat pada waktu yang betul, especially ubat trigger. Okey, yang ubat trigger tu selalunya kita kata 36 jam sebelum kutip telur ataupun 37 jam. Yang tu kena pasang alarm, kena betul-betul tepat, sebab kita nak kutip telur pada 36 jam selepas trigger. So ada yang terlupa, ada yang terlajak, kena beritahu doktor ataupun center puan supaya tak tersilap sebab dan kita kena adjust waktu OPU tu. So itu antara yang selalu berlaku lah. So ada yang terlupa nak cucuk, dia tak beritahu, so bila kita kutip kita tak dapat telur tu. So sebab trigger tu untuk bantu mematangkan telur tu supaya telur tu senang dikutip. Okay, so kena bagi tahu, jangan tak beritahulah. Okay.
Seterusnya ialah Puan Mrs. Zalika. Doktor, kalau makan Visan sekarang tak boleh pergi ya. So Visan ni adalah untuk kontrol endometriosis, dia bukanlah perancang. Okay? So masih ada possibility ovulasi tu berlaku ya, namun peratusnya kurang. Okay? So macam itulah medical, dia tak akan cakap completely tak boleh ya. So dia akan discuss melalui peratus macam tu. Okay? Sebab dia kontrol endometriosis tapi dia tak menyebabkan ovulasi tu tak berlaku. Okay? So dia bukannya menghalang ovulasi berlaku, cuma peratusnya kurang ya. Okay. Seterusnya ialah Puan FT Nazar. Sekarang doktor, kalau macam perut rasa berangin, how to handle it during pregnancy? Boleh sapu minyak angin or minum air halia or any other option? Okay. So perut berangin, masa kita mengandung, hormon mengandung menyebabkan usus tu bergerak lambat ataupun proses peristalsis tu dia slow. Okay? So kita cepat rasa mual, kita cepat rasa berangin lah orang kata, disebabkan oleh hormon-hormon ni. Okay? So, selalunya kalau apa yang kita boleh buat ialah kita cuba baca apa yang menyebabkan dia lebih berangin. Contohnya lambat makan, makan awal sikit ke, makan lambat sikit pun dia boleh kacau. Okay, so lama-lama kita boleh tahu apa makanan yang kita nak avoid, apa perkara yang kita nak avoid menyebabkan berangin tu teruk. Dan dari segi ubat sapu tu boleh, tak ada masalah. Air halia okey, tak ada isu. Cuma lebih kepada cara macam mana nak elakkan ianya berlaku dengan lebih kerap, ataupun kita find apa-apa yang trigger it. Okay? So ataupun macam mana kita nak atasi. So selalunya bila perut berangin, kita rasa penat, kita rasa mual, dan selalunya tidur je lah, rehat je, tak ada masalah tu. Okey. Seterusnya adalah Puan Laila Azwa. Doktor, perlu kecucuk Locrin selepas fail FET? Okey, dalam situasi macam ni kita kena tahu kenapa nak ambil Locrin. Kalau disebabkan oleh endometriosis, mungkin boleh bincang dengan doktor. Perlu ada tak role of Locrin ni. Tapi sekiranya tak ada endometriosis ataupun endometriosis tu tak aktif dan tak perlu ambil Locrin. Okay? So Locrin ni selalunya kita bagi kepada mereka yang ada endometriosis yang aktif ya. Sebab kita tahu endometriosis tu dia macam radang dalam pelvis. So dia boleh mengganggu penempelan embrio. So macam itulah lebih kurang dia punya logik dia. So selalunya kita akan bagi Locrin tu sekali sebelum ataupun 2-3 kali depending on severity of endometriosis. Tapi kalau tak ada endometriosis dan mungkin tak ada apa-apa keperluan untuk buat Locrin, so minta bincang sebab setiap wanita berbeza. Okay? Dan kalau boleh kita nak belajar daripada yang previous cycle yang tak berjaya, ada tak apa-apa yang kita boleh optimizekan, perhalusi supaya kali kedua ataupun insyaAllah kali ini berjaya. Ya, tapi kebanyakan yang fail FET adalah disebabkan oleh embrio tu tak sihat. Okey, embrio tu secara naturally ya, sebab kita kena faham dalam satu bulan tu ada satu je telur. Kalau natural cycle satu je telur yang matang. Tapi bila kita buat IVF, kita rangsang semua the whole batch tu. So kita nak dapatkan yang terbaik. Okay, so sometimes bila bagi grading tu tak cukup. Okay, so that's why some couple yang ada indikasi yang usia 35 tahun ke atas sehingga 42 tahun, mereka buat genetic test embrio mereka supaya kita boleh fine tune embrio yang mana yang mempunyai genetik yang normal dan higher chance untuk implantation. So but then of course genetic test tu menambahkan kos rawatan ya, double than the usual cost. So that's why ramai yang tak buat. Tapi kita kena faham bila kita bagi grading embrio tu adalah based on apa yang kita nampak, bukan dari segi genetik dia juga. So itu dia punya kekangan dia. Okay. Seterusnya ialah Puan Amira Yajid. Doktor, saya start 5 minggu sampailah 31 minggu still muntah lagi. Allahu Akbar. Itulah ujian setiap ibu lain-lain ya. Nanti keluar baby tu comel-comel tu dan peluk-peluk dia. Ada kawan saya, dia sampai nak masuk labor room pun muntah lagi. So teruk sampailah towards the end ya, sampai dia menyusu baru dia stop muntah. Okay. So
Seterusnya ialah Puan Nur Atikah Wahid, bila waktu yang sesuai nak buat test pregnancy. Okay, so sekiranya period you regular, okay, so bila miss period, bila nak check. Okay, kalau macam ni selalunya kita suruh tunggu seminggu, ya, baru buat urine test. Tapi kalau period tu irregular tu susah sikit sebab kita tahu period tu tak the pattern, so kita tak nak buat dan kita takut nak buat sebab kita takut kita dapat satu line sahaja. So but then we never know until kita try, until kita buat ujian tu. So kalau ada rasa miss period, memang some couple dia beli banyak urine UPT stick tu sebab kalau period dia tak regular. Okay, so bila period tak regular, kena check dengan doktor kenapa period tak regular, and then masa tu juga doktor usually akan buat urine test juga. Okay, tapi bagi mereka yang period dia regular, dalam seminggu dah miss period, dah boleh buat dah urine test. Okay, alright. Miss Shasha, HB low nak buat macam mana ya doktor, bacaan 9. Okey, so selalunya doktor akan cek kenapa HB tu low, adakah disebabkan oleh kekurangan zat besi, itu antara sebab yang biasa berlaku, ataupun ada perkara lain seperti thalassemia. Okey, so kalaulah zat besi tu kurang, doktor akan optimizekan dengan ambil iron supplement. Dan iron supplement ada banyak jenis, kekuatannya berbeza dan penerimaan dia berbeza. So jangan kalau ambil yang ni tak sesuai, jangan putus asa, cuba cara lain, ya. Sometimes teruk sangat, level tu teramat rendah, kita terpaksa masuk drip, ya. So itu yang antara doktor boleh buat. Okey, so dia ada banyak pilihan. So ada yang boleh kunyah rather than telan dan diterima better untuk perut, ya, sebab iron ni dia menyebabkan perut kita gassy, rasa macam pedih, ya. So itu antara sebabnya ramai yang tak ambil zat besi ataupun tak compliant ambil zat besi tu. Okey, seterusnya ialah Puan Zera. Doktor, saya awal kandungan boleh terus dapat booster. Saya diberitahu ramai yang TTC yang pregnant, mereka bila nak pergi booster, pihak vaksin galakkan mereka untuk datang 14 minggu ke atas, dan siapa yang pergi awal diorang bagi reappointment. So maybe after 14 minggu yang mengandung baru boleh ambil booster, ya. So ini perkara yang kita basically sebab banyak perkara baru, so ramai yang nak berhati-hati. So far tak ada apa-apa masalah. Okay, bagi mereka yang tak buat rawatan lagi, mungkin boleh dapatkan booster dahulu. Okay, tapi yang mengandung maybe we are looking at 14 minggu ke atas. Okay, walaupun data kata tak ada masalah, bila-bila pun boleh ambil. Okay, itu yang kita tahu buat masa ini. Seterusnya ialah baby Isaac 28. Assalamualaikum doktor, boleh tak saya nak tahu berapa bacaan yang okey untuk air ketuban? Oh, okey. So air ketuban ni ialah air sekeliling bayi. Okey, so basically bacaan dia adalah ikut kedalaman masa kita buat ultrasound scan, dan dia lebih valid untuk mereka yang dah third trimester. Okey, dia a bit relative, ya. So selalunya yang ni minta Puan bincang dengan doktor Puan, okey, sebab sukar untuk saya nak ceritakan kat sini sebab doktor sebab kita nak kena tunjukkan gambar tu, dan dia ada test, beberapa test yang lain yang kena buat, dia panggil Doppler contohnya. Yang itu minta Puan bincang dengan doktor untuk mengetahui apa tu air ketuban kurang, kenapa doktor rasa air ketuban kurang masa tu, dan ada tak apa-apa test lain untuk check sama ada keadaan baby tu okey ke tak. Sebab kita tahu air ketuban tu adalah sebenarnya air kencing baby. So bila air ketuban tu kurang, kita suspect baby not happy inside, maksudnya dia tak kencing, sama ada ada tak apa-apa perkara yang lain yang kita kena check. Okey, so minta Puan bincang dengan doktor sebab saya sukar nak explain dekat sini, nanti jadi lagi mengelirukan, ya. Okey, so seterusnya ialah Puan Nur Syukrina. Salam doktor, time on Clomid first cycle 50mg. Waktu subuh saya ada rasa senak-senak tak dekat bahagian bawah kiri atau kanan. Saya try guna OPK day 14 dan day 1 OPK terang sangat. Normal ke dok? So maksudnya dia makan 50mg Clomid, waktu subuh dia rasa senak, itu normal, ya. Ramai yang rasa tak selesa perut tu masa nak ovulasi nak berlaku. Okey, ada yang ada rasa ovulation pain, ya. In fact ada
symptomsnya ni dia describe ya. Kalau tengokkan juga kadang-kadang setengah wanita dia kita nampak lendir tu macam putih telur, dia macam anjal sikit lendir vagina tu. Itu antara waktu-waktu subuh, dan ini di-consider normal bila dia dapat terang ya, double line. So yang penting adalah untuk bersama, bukan untuk dapat double line. Okay, so ramai yang kata okay doktor saya dapat dah OPK, dapat double line. Lepas tu kita tanya bersama tak? Alamak, penat lah hari tu doktor, tak sempat. Okay, so seterusnya ialah Puan Murni Akidah. Assalamualaikum doktor, umur yang paling sesuai untuk mengandung, adakah umur 40 itu sesuai? Kalau boleh nak minta elakkan mengandung pada usia awal 40-an ataupun usia 40-an, sebab dia ada implikasi dari segi kepada kesihatan ibu yang mengandung dan juga kepada bayi yang dikandung. Okay? Ibu yang mengandung ada dapat risiko untuk darah tinggi, kencing manis ya, dan sebagainya. Untuk bayi ada risiko tinggi untuk Down syndrome ya. So that's why kalau kita boleh pilih career sebagai ibu, kalau boleh buat sebelum 40 tahun. Okay? Namun tak semua orang jodoh dia sampai cepatnya, ada yang lambat sedikit. Sekiranya mengandung pada usia 40-an, pastikan ada follow up dengan doktor, pastikan ada tak apa-apa ujian yang boleh dilakukan untuk mengetahui keadaan baby. Okay? So itu yang berlaku. Seterusnya ialah Puan Nora Fikaho. Saya dah 2 kali pengalaman gugur, tak ada heartbeat 11 minggu. Trauma rasanya. Allahu Akbar Puan. Kuatkan semangat. Okay? Kalau boleh tanya, walaupun 2 keguguran, pastikan boleh bertanya dengan doktor yang merawat Puan, apakah possible sebab-sebab, ada tak apa-apa yang Puan boleh lakukan, ada tak ujian yang kita cek, macam ujian kandungan gula ke dalam badan kita, cek untuk diabetes ada ke tak, ada tak apa-apa perkara yang boleh dilakukan bila mengandung lagi. Okay? Bila mengandung di awal kandungan, mungkin doktor nak start ubat macam Duphaston, ubat progesteron ataupun aspirin, antara ubat yang selalu doktor bagi di awal kandungan, mengharapkan agar kadar peratus keguguran tu rendah ya. Walaupun selalunya kita hanya buat tu lepas 3 kali keguguran, tapi ramai yang kata doktor takkanlah nak tunggu 3 kali baru nak buat something about it ya. So itu yang kita boleh buat ya, boleh bincang dengan doktor Puan. Okey. So terusnya ialah Atika AAZZ. Folic acid ambil sampai berapa bulan? Okey, selalunya sampai 14 minggu ya. Ambil 3 bulan sebelum mengandung sampailah 14 minggu. Namun begitu, selalunya antenatal multivitamin yang diambil oleh ibu-ibu, dia ada campuran folic acid ya. So ambil 1 pil dah ada iron tablet, dah ada vitamin D, dah ada folic acid ya. Tak ada apa-apa kesan buruk sekiranya ambil folic acid tu sampailah bersalin, tak ada masalah. Yang penting ambil sebelum mengandung dan pada trimester pertama. Okey? Kalau ikut dari segi kajian sampai 14 minggu. Alright, so seterusnya ialah Nurihan M. Dali. Saya pernah gugur 2 kali second trimester masa 16 minggu. Dah buat test detail, masih tak tahu apa-apa. So saya trauma untuk pregnant. Ada apa-apa tak cadangan doktor? So ia memang 16 minggu dah masuk second trimester. Okay? Dan kedua-duanya second trimester. So I think dah buat test yang detail, tak ada apa-apa sebab yang diketahui. Okay? Maksudnya tak ada sebab yang kita boleh detect ya? So itu boleh berlaku ya? Sebab test-test yang ada adalah terhad. Okay? Dia tak cadangan lain. I mean like kita unfortunately tak ada banyak cara yang lain ya, selain daripada Puan keep on trying. Bila mengandung, make sure jumpa dengan doktor, dan mungkin Puan nak berjumpa dengan doktor apa yang kita panggil sebagai fetal-maternal specialist ya, di mana mereka adalah pakar bahagian ibu yang mengandung.
dan juga bayi yang dikandung. Okay, so sometimes mereka lebih arif dari segi pembesaran baby dalam kandungan, dan juga ibu yang mengandung tu. So, selalunya mereka handle situasi yang contohnya air ketuban kurang, ataupun ada detect na'udzubillah jantung baby ke ada masalah, ataupun buah pinggang ataupun ada masalah dengan uri, ya. So mereka adalah sub kepakaran, ya. Macam kalau saya fertility, mereka adalah fitomaternal, mereka handle kes situasi di mana bayi yang sedang dikandung nampak ada tanda-tanda tak sihat. So mungkin puan boleh buat berjumpa dengan mereka sebelum cuba mengandung, untuk mendapatkan dari segi cadangan ada tak apa-apa yang boleh dibuat di awal sebelum mengandung ataupun di awal kandungan untuk kandungan akan datang. Okay. Definitely folic acid, vitamin D, makan makanan yang sihat, pastikan suami isteri makan makanan yang sihat, gaya hidup yang sihat, BMI yang normal, check kencing manis, thyroid, semua tu mesti dah buat lah. I'm sure diorang dah buat semua tu. Tapi kalau nak dapat one step further, maybe puan boleh jumpa dengan doktor yang bahagian khusus, dia panggil fitomaternal, okay, untuk bincang dengan lebih lanjut, untuk mereka mungkin pantau dengan lebih kerap masa mengandung nanti, ya. Tapi yang penting sebelum mengandung, merancang lagi, okay, dengan baik supaya kandungan tu insya-Allah sihat, ya. Seterusnya ialah puan Syah AAAZ_03. Kalau ada polip kat rahim tu boleh berjaya buat IVF tak? Betul ke polip tu kanser? Polip bukan kanser. Polip tu adalah isi lebih kat dinding rahim. Macam kalau kat kulit kita ada kutil, orang kata kutil ataupun isi lebih macam tu. Dia bukannya kanser. Okay, polip kat rahim tu boleh berjaya ke IVF. Selalunya bila kita buat rawatan IVF, kita boleh nampak polip, selalunya doktor akan advise untuk buang polip dulu sebelum letak embrio tu. Okay, sebab kita ada kajian menunjukkan polip tu mengganggu embrio tu menempel. Okay, especially kalau polip tu besar macam 1 cm macam tu ke atas. Okay, tapi apa pun kalau kita nampak, kita suspect, kita galakkan buang dululah sebelum letak embrio tu. Okay, walaupun ada juga wanita yang ada polip berjaya mengandung tanpa kita buat buang polip tu. Okay, so itu yang berlaku. Okay, ramai juga yang saya tengok bila kita buang polip, dia mengandung secara natural selepas tu. So pun ada juga, ya. So jangan terkejut lepas histeroskopi tak datang period, urine test positif. Saya ada beberapa couple yang macam tu juga. Okay, so adakah disebabkan polip tak menempel embrio tu? Mungkin dari segi situ, most likely that's the cause. Okay, tapi we can never show, polip yang besar 1 cm ke atas, yes, dia mengganggu penempelan. Okay, dan selalunya kadang-kadang polip tu kita nampak satu dengan scan, bila kita buat histeroskopi, kita masukkan kamera dalam rahim, kita nampak lebih daripada satu. Okay, so that's when kita kena buang lah, ya. Puan Afizara, saya 16 minggu pregnant, hari-hari sakit kepala sangat. Bila cek kat rumah, BP saya low. Apa perlu saya buat, ya doktor? Minta puan jumpa dengan doktor, periksa kenapa BP low, apa yang dimaksudkan low tu, berapa bacaan dia. Okay, ada tak apa-apa yang boleh dibuat untuk tingkatkan bacaan BP low? Adakah disebabkan low tu yang menyebabkan puan pening kepala? Okay, sebab kita kena rule out perkara lain juga yang menyebabkan pening kepala, ya. So itu antara perkara yang kita akan buat. Okay, puan IM Muna, doktor, normal tak ovulate pada CD8, ya. So maksudnya dia ovulate a bit awal. Kalau mereka yang punya cycle yang pendek, ya, selalunya orang ada 28 hari, 30 hari, so mungkin cycle dia pendek 21 hari, ya. So dia boleh ovulate awal. Okay, namun macam mana kita tahu betul ke CD8 tu ovulate? So selain pada OPK, kita boleh buat scan. Kita buat scan, tengok ada tak folikel yang besar tu, kita nampak apa yang kita panggil kelongsong dia tu, kita nampak kelongsong dia dah tak bulat dah, dia macam pattern dia dah macam irregular shape. Okay, ataupun kita boleh buat ujian darah, progesteron, selepas ovulasi berlaku.
So itu antara kita selalunya yang lebih senang adalah scan lah, ya, sebab kita boleh nampak in real time. Okay. Seterusnya ialah Puan Liha Ramlan. Doktor, kalau scan 4 minggu dan doktor cakap rahim kembang normal ke? Apa maksud rahim kembang? So 4 minggu selalunya kita tak scan lagi sebab kita tak nampak. Mungkin apa yang dia katakan dinding rahim tebal rather dan rahim tu kembang. Okay? Sebab masa kita mengandung paling awal, seawal 4 minggu, maksudnya period tak datang, buat urine test positif, 4 minggu kita buat scan, kita nampak dinding rahim tebal sahaja. Okay? Kita tak nampak kantung kelongsong tu. Kita tak nampak kantung tu, ya. Selalunya bila paling awal kita nampak kantung pada 6 minggu ataupun lewat 5 minggu lah paling awal. Kita nampak kecil je. Okay? Kita tak nampak lagi jantung baby masa tu, ya, sebab kita hanya nampak kantung dia sahaja. Okay? So, dan scan ni lebih kepada scan bawah transvaginal rather than scan perut. Okay? Itu yang seawal. Kalau 4 minggu selalunya kita tak scan lagi dan terlalu awal kita hanya nampak dinding rahim tebal sahaja. Okay? So jangan terkejut kalau kata mana kantung tak ada. Okay? Tapi jangan terkejut sebab itu boleh berlaku sebab masih awal sangat. Puan Ida Khalid, Assalamualaikum doktor, baru nak plan pregnant, apa vitamin yang perlu diambil selain folic acid? Vitamin D dalam 1000 international units per day. Okay? So itu antara yang kita galakkan, okay? Ataupun 10 miligram. Nur Alisa Adan, salam doktor, biasanya baby akan kick week ke berapa, ya? Okay, so selalunya baby akan kick untuk first time mother. Selalunya kita boleh rasa ada tendangan baby tu dalam 22-24 minggu, ya. Untuk wanita yang first time lambat sedikit, ya. Tapi bila dah anak nombor 2, nombor 3 tu kita dapat rasa awal lagi, ya, tapi kita tak galakkan untuk kira lagi kick tu masa tu. Selalunya kita galakkan masa towards the third trimester baru kira pergerakan baby. Okay? Alright, so I think kita dah hampir penghujung rancangan. Lagi 4 minit. So kita mungkin jawab lagi 1 atau 2 soalan. Seterusnya ialah Ida Zulkifli. Doktor, saya lewat period 5 hari, UPT naik double line. Saya tak pasti pregnant ke tak sebab tak ada simptom apa-apa. Bila boleh scan? Tak apa, jangan risau. Simptom tu masih awal lagi. Sebab simptom tu berlaku bila hormon pregnant tu tengah tinggi. So mungkin masa 4-5 minggu ni tak tinggi sangat untuk kita rasa lagi. So kalau puan khawatir, kalau rasa tak percaya dengan double line tu macam rasa curiga, boleh either ambil Clear Blue yang digital, tengok berapa minggu pregnant, yang tu lebih konklusif, ataupun buat ujian darah. Okay, ujian darah tengok hormon pregnancy dan boleh confirm betul-betul pregnant. Okay, dia ada option ialah kalau puan tunggu mungkin lagi sampai 6 minggu pregnant ataupun 7 minggu untuk buat scan, ya. Tapi kalau scan sekarang terlalu awal, paling awal boleh scan 6 minggu hanya nampak kantung sahaja dan kita kena scan bawah. Okay, kalau scan perut tak nampak. Kalau nak tengok jantung baby selalunya 7 atau 8 minggu. Okay, yang tu kita scan atas. Alright, so satu lagi soalan, ya, soalan terakhir ialah brownskinbeauty.moon, doktor, normal tak ovulate pada CD8? Rasa kita dah jawab dah tadi, yes. Okay, then the next one lah. Afika, hi doktor, actually saya dah ambil Clomid 10 times. Is there any possible that I can buat prosedur IVF? Ya, actually kita tak boleh ambil Clomid lebih daripada 6 kali. Okay, so tak apa, ni dah terlebih, so maybe kena rancang move forward, ya. Kita akan tengok dulu kenapa ada kesukaran mengandung. Terpastikan dah buat ujian sperma, dah buat ujian darah rizab telur, AMH, ya. Sekiranya unexplained ataupun kita tak boleh tahu kenapa ataupun ada sebab-sebab yang kita rasa, selalu kita move on dengan IVF, ya. So, dan yes, you pun boleh buat rawatan IVF, tapi minta bincang dengan doktor dengan lebih detail, ya, supaya kita boleh plan protokol apa yang sesuai, berapa dos, ya. Bila puan nak buat, kita optimiskan ambil folic acid, vitamin D, CoQ10, ya. Kalau suami, kita pastikan kalau sperma dia optimal, ambil zinc dan selenium.
sebelum kita lakukan IVF tu. Kalau boleh kita nak at the best time, kita tak nak just macam bulldoze je buat je IVF. Alright. Okay. So terima kasih kerana meluangkan masa anda pada Sabtu malam ni. Okay. Semoga perkongsian kita malam ini bermanfaat. So, ada banyak lagi soalan, saya rasa lebih daripada 10 tadi saya tak dapat jawab, so kita akan jawab secara offline insyaAllah. Okay. Dan sekiranya ada apa-apa soalan boleh DM saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Okay. Dan juga secepat mungkin. Okay. So sekian saja dari saya, mohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Okay. Semoga kita berjumpa pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.